Jadi apakah yang dikata tadi, susu tu patah balik ke dalam titik lembu tu ataupun dalam tempat susu lembu tu, maka ini satu ibarat yang menunjukkan mustahil. Mustahil orang yang menangis kerana Allah, menangis kerana takut pada Allah, mustahil masuk neraka. Itu maksud dia. Bila nak katakan tidak akan mungkin susu patah balik ke keranduk susu itu. Dan mustahil juga orang yang berjuang fisabilillah akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustahilun adatan. Ubarun fisabilillah. Debu-debu yang terhasil dengan sebab jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, jihad yang dilaksanakan dengan sebab untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, mustahil mereka itu, ialah mujahid-mujahid ini, akan dihimpun Allah dalam neraka. Mustahil. Sebab mulianya jihad yang mereka laksanakan. Jadi begitu juga mulianya menangis kerana Allah, kerana takut pada Allah, tidak akan masuk neraka. Mulianya jihad fisabilillah ini tidak akan juga dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama sekali, menangis kerana takut Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa kita supaya istiqamah. Kita menangis kerana takut pada Allah akan membawa kita sentiasa istiqamah, akan terus kita lurus. Kerana kita takut pada Allah, kita rasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah tahu hati kita, gerak hati kita, Allah tahu mata kita ini mana dia punya meliriknya. Allah Ta'ala tahu hati kita itu, dia apa yang dibisikkan oleh hati kita, semuanya dia tahu. Jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini tadi, dia akan membantu dia untuk terus istiqamah. Istiqamah artinya di jalan lurus dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang itu istiqamah, dia akan menjadi perisai kepada dirinya untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kita lihat bahawa menangis kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala satu yang mulia. Kerana apa? Kerana dia bawa kita supaya istiqamah. Katakanlah kita sekarang ni dah umur 40, umur kita ada yang dah 50, ada yang 60, kan? Kita fikir-fikir balik, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak mana yang kita dapat hafal ayat Quran, banyak mana yang kita solat, banyak mana yang kita buat kebaikan, berbanding kejahatan-kejahatan kita, berbanding nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita yang tak terhitung banyaknya. Kita dapat bernafas, kita dapat makan, kita dapat buang air kecil, buang air besar. Semuanya nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ada tak kita syukur pada Allah? Dengan syukur tu macam mana? Syukur tu kita laksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kadang-kadang kita ada rezeki, tapi orang minta kita pun tak ada bagi. Itu kan salah satu daripada tanda kita tidak penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang keempat. Kita terus baca hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ni sangat terkesan untuk kita semua. Daripada Abu Hurairah, daripada Anas radhiyallahu anhu. Wa anhu, hadis yang ketujuh daripada bab ini. Wa anhu, yakni an Anas. Qala, Anas berkata, qala Abu Bakrin li Umar. Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah. Satu hari
Abu Bakar sembang dengan Umar, jom Umar kita pergi ziarah Ummu Aiman. Abu Bakar sembang ajak kepada Umar, wahai Umar, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman. Setelah wafat Rasulullah, Ummu Aiman ni salah seorang isteri Nabi. Jadi orang mukmin selepas Rasulullah wafat, mereka semua tidak boleh menikahi bekas-bekas isteri Nabi, kerana mereka itu umpama mak-mak kaum muslimin. Mak-mak kaum muslimin kan kita tidak boleh nikah. Artinya memang itu undang-undang Allah. Selepas Rasulullah wafat, tidak ada seorang muslim yang boleh menikahi bekas-bekas isteri Rasulullah. Jadi mereka pergi ziarah tu boleh. Mereka pergi ziarah Ummu Aiman lepas Rasulullah wafat tu boleh. Dihukumkan boleh sebab dia umpama mak-mak orang Islam. Dia kemuliaan, dia ada kemuliaan. Dia tidak boleh dinikahi selepas Rasulullah mati, wafat. Jadi satu hari Abu Bakar ajak Umar, wahai Umar, jom kita pergi ziarah Ummu Aiman, isteri Rasulullah. Intaliq bina ila Ummu Aiman. Jom Umar, kita pergi ziarah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nazuruha, kita ziarah dia. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Seperti mana juga Rasulullah menziarahi Ummu Aiman ini. Ya, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menziarahi Ummu Aiman ini. Intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Seperti mana Rasulullah juga menziarahi Ummu Aiman ini. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika mana Umar dan juga Abu Bakar sampai ke rumah Ummu Aiman, ketika itu Ummu Aiman sedang menangis. Satu hari Abu Bakar ajak Umar, jom Umar kita pergi ziarah Ummu Aiman. Sampai dua-dua ni, Abu Bakar dan Umar sampai ke rumah Ummu Aiman, mereka mendapati Ummu Aiman sedang menangis. Faqala laha, maka kedua mereka berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkika, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Wahai Ummu Aiman, kenapa kamu menangis? Selepas wafat Rasulullah ini, tidakkah engkau tahu apa yang Allah sediakan untuk Rasulullah lebih baik bagi Rasulullah daripada dia ada tinggal di dunia ini lagi, kalau dia tak wafat lagi. Jadi Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar tadi tanya kepada Ummu Aiman, kenapa menangis? Kau tak tahu ke apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sekarang ini, ketika dia dah meninggal dunia, dia dah bertemu dengan Allah, dia dapat syurga dan sebagainya, lebih baik daripada dia tunggu dia tak mati lagi kat dunia ini. Abu Bakar dan juga Umar tanya kepada Ummu Aiman, kenapa menangis? Tidakkah kau tahu apa kalau Rasulullah bila dia meninggal ni, dia akan dapat bertemu dengan kekasih dia, bertemu dengan Allah, dapat syurga, dapat bidadari dan sebagainya. Jadi Ummu Aiman kata apa? Ummu Aiman kata apa? Dengar apa Ummu Aiman kata? Qalat inni la abki anni la a'lamu anna ma 'inda Allahi khairun li Rasulillah, walakinni abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama'. Ummu Aiman kata apa? Ummu Aiman beri alasan apa? Aku ni menangis bukan sebab aku tak tahu apa yang Allah berikan kepada Rasulullah itu lebih baik. Kalau dia masih lagi kat dunia ini, artinya apa yang Rasulullah dapat lepas dia wafat lebih baik apa yang kalau dia di dunia ni. Aku tahu itu. Tapi aku menangis ini ialah kerana
annal wahya qad inqata'a minas sama, kerana wahyu telah terputus daripada langit. Kerana wahyu telah terputus daripada langit. Artinya penduduk dunia kalau buat kesalahan, tidak ada panduan daripada langit dah, tidak ada teguran daripada langit dah, tidak ada teguran daripada Allah dah. Itu yang menyebabkan Ummu Aiman menangis. Kita pada hari ini membaca tentang bab fadilat menangis. Kita lihat ini orang tua, Ummu Aiman ini sudah tua ketika itu, dan menangisnya kerana apa? Bukan kerana tidak dapat habuan dunia, tidak dapat apa. Menangisnya itu kerana dia rasa sangat-sangat sedih bila mana tidak ada lagi panduan-panduan yang akan turun, ayat-ayat Al-Quran akan turun untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang sekiranya berlaku dalam umat Islam. Ini kan hebat orang tua ni, perempuan ni, Ummu Aiman ni. Dan kita lihat di dalam rumah tangga Rasulullah SAW ini contoh-contoh suri teladan yang sangat hebat. Ini di antaranya, di mana menangisnya itu ialah kerana dia merasakan tidak ada lagi pengawasan wahyu yang akan membetulkan umat kalau umat ini terseleweng. Jadi itu sebab dia menangis. Apabila itu jawapan yang diberikan oleh Ummu Aiman, kenapa dia menangis, maka jawapannya itu telah menyebabkan Abu Bakar dan Umar masing-masing menangis. Mereka menangis sama, Abu Bakar dan Umar menangis sama, kerana mendengar jawapan daripada Ummu Aiman ini. Baik, kita lihat apakah faedah daripada hadis ini. Yang pertama, al-buka'u ala inqita'il khairi alladhi yu'zanu binaqsil hali. Yang pertama, maknanya kita lihat tadi Ummu Aiman menangis kerana dia merasakan tentang kebaikan yang telah terputus, wahyu daripada langit telah terputus. Jadi menangisnya itu kerana sedih, bukan sebab Rasulullah pergi, bukan sebab Rasulullah itu dia rasakan tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah, bukan sebab itu. Yang itu memang dia yakin bahawa Rasulullah itu mendapat apa yang disediakan Allah kepada Rasulullah, tapi dia menangis kerana umat ini telah terputus daripada pengawasan Allah. Artinya wahyu tidak akan turun lagi bila mana umat itu terseleweng. Dengan ketika Rasulullah hidup, ketika Rasulullah masih menjadi Rasul, apabila umat terseleweng, segera wahyu itu diturunkan untuk membetulkan. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Ketika mana pembahagian harta perang itu berlaku, maka wahyu Allah Ta'ala turun untuk memberikan portion-portion, panduan pengagihan harta rampasan perang itu. Yas'alunaka 'anil mahir. Orang-orang perempuan tanya, orang lelaki pun tanya tentang kalau perempuan haid ini apa yang boleh dibuat. Maka turun wahyu untuk membetulkan yang salah-salah yang terhadap yang pernah dilakukan oleh orang-orang Islam. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahyu itu datang membetulkan apa yang tidak betul di kalangan umat. Banyak lagi lah kesalahan-kesalahan, teguran-teguran yang Allah Ta'ala berikan bila mana umat terseleweng ataupun tidak betul tindakan-tindakannya. Maka Ummu Aiman ini tadi dia menangis kerana tidak ada lagi dah teguran-teguran ini. Tapi memanglah segala-gala itu telah lengkap dah. Al-Quran itu telah lengkap. Apa benda yang berlaku berterusannya itu, seterusnya itu ada panduannya daripada Quran dan ada panduannya daripada hadis. Cuma kita lihat dia menangis ni tadi tentang perasaannya itu bahawa tidak ada dah wahyu-wahyu yang akan diturunkan lagi selepas wafat Rasulullah SAW. Itu kebaikan wahyu itu dah tak ada dah. Dia tidak akan turun dah seperti mana diturun ketika mana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pelajaran yang kedua, jawazul buka ala fuqdanis salihin. Yang kedua, di antara pelajaran daripada hadis ini juga, diharuskan kita menangis, diharuskan kita ini menangis dengan kehilangan orang-orang soleh. Boleh kita menangis dengan kehilangan orang-orang soleh. Dan orang soleh ini memang kalau dia hilang, dia meninggal, langit akan menangis. Langit akan menangis, artinya akan hujan. Kalau kita bayangkan kadang-kadang ada orang yang soleh-soleh meninggal dunia, kita lihat ada hujan sikit-sikit. Itu tandanya orang soleh. Antara tanda-tanda orang soleh, bahawa langit itu menangisi pemergiannya orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, orang yang soleh. Jadi dalam hadis ini tadi kita lihat bahawa Ummu Aiman pun menangis. Tapi Ummu Aiman ini menangis, tadi kita tahu bukan dengan sebab dia bimbangkan apa yang habuan yang Rasulullah akan dapat, bukan sebab itu. Tapi dia menangis dengan sebab rasa tidak ada lagi panduan-panduan langit yang akan turun selepas Rasulullah SAW wafat. Dalam hadis ini juga kita lihat sunnah, baik, disunatkan kalau kita menziarahi orang-orang soleh, menziarahi orang-orang soleh. Seperti mana Abu Bakar dan Umar tadi ini, dia berbakat. Boleh kalau kita berbakat nak ziarah seseorang orang soleh, boleh. Kerana ditunjukkan oleh Abu Bakar dan Umar ini tadi. Ditunjukkan oleh Abu Bakar dan Umar bagaimana mereka berbakat untuk menziarahi orang soleh. Antara yang diziarahi ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kalau kita tahu bahawa mereka, dia adalah orang yang rapat dengan Rasulullah SAW. Ini orang yang rapat dengan Rasulullah SAW, yang banyak mengetahui tentang rahsia-rahsia dan syariat, rahsia-rahsia syariat dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam bab-bab rumah tangga, terutama dalam bab-bab rumah tangga. Dan pelajaran yang terakhir kita lihat bahawa kita kena rasa sedih bila mana kita kehilangan suatu kebaikan. Kebaikan-kebaikan tu jangan kita fikir wang ringgit saja. Contohnya macam tak dapat sembahyang berjemaah, kita kena rasa sedih. Tak dapat hadir kuliah Ustaz Rahim, kita kena rasa sedih. Jangan biasa saja. Supaya kita rasa sedih atas kehilangan benda yang baik. Sampaikan sampaikan yang dengar, yang dah dengar hari ini, dengar, sampaikan kepada anak-anak beranak yang kita dengar tentang kisah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, di mana Abu Bakar dan Umar pergi ziarah Ummu Aiman, dan di situ dia dapati bahawa Ummu Aiman sedang menangis. Lalu mereka tanya, kenapa kamu menangis? Saya menangis bukan sebab saya bimbangkan Rasulullah, tidak, tapi saya menangis kerana kita ni semua dah terputus daripada wahyu sama, daripada wahyu langit, daripada wahyu langit. Dan itu menyebabkan mereka bertiga-tiga menangis apa? Kerana mereka rasakan tentang betul apa yang dipikirkan oleh Ummu Aiman tadi itu betul. Tapi walau bagaimanapun wahyu langit yang terputus, tapi dia dah cukup dah 30 juzuk ni. 30 juzuk ni dah cukup dah sebagai panduan kita sampai akhir zaman. Maka kita kena menangis kalau kita tak jaga dia, kita tak baca dia. Kita kena nangis macam tu. Kita tak kisah ayat yang kita dah ingat, kita tak kisah ulang. Kita kena menangis sebab kita lepaskan dia. Kena menangis macam tu. Kita rasa perlunya kita ulang-ulang balik supaya wahyu ini tidak terlepas. Ni tengok Ummu Aiman, betapa rasa seronok berpegang dengan wahyu. Sehingga dia rasa bila wahyu tak turun dah, Rasul tak ada dah, rasa macam tu. Tapi kita dah lama dah benda ni ada depan kita.
Kita tak kisah nak baca ni sikit-sikit je. Anak-anak kita kena ajarkan supaya mereka boleh baca.